dia macam lebih pada utilize the Excel, you draw semua-semua benda yang ni. Maybe kalau you group boleh tengok, kalau siapa yang tidak faham, dia boleh tanya next week lah. Bukan tanya jawapan, dia tanya macam you dah check balik, mungkin next week masa kita belajar leverage and capital structure tu, you boleh tanya saya lah apa yang tak clear. Mungkin ada sebab saya baru masuk, sebab ada saat ni saya nak, tu lambat juga saya nak buat. Sebab saya tak ada soft copy, jadi saya kena balik yang itu saya ambil gambar je. Okay. You tengok balik, saya rasa ramai yang tak sempat tengok soalan. Yang satu lagi, you buat case study pun you kena draw, ada kena draw you punya CAPM. Jadi you kena betul-betul truly understand this chapter. Daripada awal sampai habis. Sebab dia punya case study untuk group tu di cover sampai awal, sampai from the beginning towards the end of the topic lah. Okay. Saya akan pergi pada topik ni sebab saya assume you all sempatlah tengok sekejap. Jadi okey, saya harap you sempat tengok tadi video tu. Tapi lambat juga saya recording, jadi saya tak, bila duduk recording macam panik, jadi macam padahal bukan berlakon tu, seorang-seorang pun kan, cuma kadang ada anak-anak ganggu je lah. Okey, jadi you ada nak tanya ke ataupun ada yang tak tengok langsung lagi? Saya tak nak ulang benda yang sama. Saya agak lambat masuk lah tadi. Harap ya, sebab tu saya masuk kelas 3.30. Saya nak bagi you masa untuk browse terus. Tapi tak sempat, dia 1 jam lebih dan satu lagi tu pun dekat sejam juga. Jadi you boleh download nanti, boleh tengok. Sebab kalau saya cakap pun macam benda yang sama kan. Saya pun kadang tak praktis, tak ada skrip pun. Saya buat semalam separuh, yang hari pagi tadi separuh. Topik ni dia ada macam you nak buat keputusan lah, investment decision. So you ambil 3 konsep risk and return lah sebelum you buat keputusan untuk buat invest tu, maknanya you keluarkan duit, initial outlay, initial investment ke projek tu. Sebab nak duit ni banyak, bilion-bilion, juta-juta kan, bukan duit RM50 macam main kutu tu kan. Jadi dia macam finance manager or account yang, orang account yang jaga finance tu, dia kena betul-betul teliti lah. Maknanya ada konsep yang you kena ambil kira, dan konsep ini penting dalam membuat keputusan kewangan lah, especially investment. Duit invest, nak tubik duit kan. Kalau duit itu apa kan. Especially yang semalam menjadi hot issue among lecturer dekat grup jabatan lah. Sebab berkaitan dengan AJ lah, affiliate junction tu. Saya nak you sangat-sangat be careful lah. Jangan bazirkan duit, terpedaya dengan janji-janji tu. Check betul-betul, use yours tu. Biar atas kudrat sendiri dia ambil tu, benda tu kan banyak dah berhutang, bergolak gadai kan. Dah jadi isu besar sebab yang handle tu student kita semester 3. Budak fakulti ni lah. Dan semalam dah, benda tu scammer, dia ada, tak tahulah. Ada lecturer yang bijak pandai finance pun terpedaya sampai dekat 100,000 habis. Okey lah, okey. Cuma saya nak you gunalah pemikiran yang waras. Kan? Kadang-kadang guna ayat-ayat Quran, jadi guna PU ke da'i ke, pencetus ummah ke, pemusnah ummah ke, kisahlah. Apa-apa tu kan, tak kira, tapi gunalah akal. Kadang-kadang orang tak sekolah pun lagi bijak, malu kan. Okey, ini nak, jadi you ambil kira risk dia, risiko dia sebelum you keluarkan duit. Risiko you dapat tak balik you punya pulangan tu, return daripada pelaburan. Itulah keputusan investment tu, sebab dia akan melibatkan dia akan melibatkan pelaburan dalam stock market, dalam financial assets lain daripada stock market, bond market kan, benda-benda lain lah.
Sama ada you nak bagi pinjam atau you nak buat pelaburan. So you ambil pertidangan dan konsep correlation juga. Dia pengiraan dia itu basic dia lah. Pengiraan dia melibatkan untuk one asset, stand alone atau satu aset saja. Aset tu saya refer pada security lah, maknanya financial asset dan portfolio lebih daripada satu. Dan dia ada satu klasik teori yang menerangkan hubungan antara risk and return ni. Dia ada banyak lagi, APT, arbitrage pricing theory, Fama French factor, three factor model. In fact, kawan saya dia buat PhD, dia come up dengan her own teori lah. Banyak lagi teori untuk menerangkan hubungan antara itu untuk memberi kita gambaran dalam membuat pelaburan yang kita nak untung kan. Untuk dapat pulangan yang paling maksimal dengan risiko yang sedia ada lah. Itu basic dia kan. Nak kaya kan, basic dia nak kaya. Nak kaya boleh. Kaya dengan, tapi kalau kaya you menekan dengan orang sumpah seranah maki, tak payah kaya tak apa, cukup lah. Yang penting berkat. Tu kan. Kaya dengan, kaya tu boleh jadi matlamat lah. Kaya tapi biar kaya you memberi manfaat pada orang lain. Kan. Sekarang ni dah zaman-zaman ni susah. Saya pun kadang nak cari yang bagus tu sangat sukar sebenarnya. Banyak benda mengelirukan. Banyak benda sebenarnya. Kita kadang nak pilih yang bagus kan. Tak tahulah orang tu baik betul ke, genuine ke. So, kan ni yang penting sekarang belajar betul-betul. Dan itu amanah. Kan? Jadi duit PTPN tu jangan bazirkan. Pengaruh betul pinjam apa kan. Alright, inilah you cover lah yang saya dah tunjuk dekat ni. Kan, untuk you kira, quantify, you nak calculate, nak kira untuk one asset dan untuk portfolio. Dan dia ada konsep statistik kat sini. Sebab tu dia itulah kalau student risk management RMT dengan kewangan Islam dia ambil business stats kan. You tak ambil. So dia orang belajar lah. Tapi kalau you belajar tingkatan 5, dia belajar kan range, julat, standard deviation. Yang itu semua untuk mengukur risiko. Risiko ni sesuatu benda yang tak bagus lah, yang you unfavorable event. Yang macam kalau jalan tiba-tiba you sepak batu, you rebah. Kalau itulah dia punya witness sesuatu yang tak, kalau you buat pelaburan, you rugilah. Itu benda yang tak nak berlaku lah, you rugi daripada you punya investment. Risk untuk rugi atau risk untuk tak dapat balik. Itulah kalau dalam belajar risiko dia tak dapat good grade, yang worst sekali fail. Itulah, itu risk kan. Sometimes risk tu you boleh tu. Hidup ni memang dia ada dua lah, pilihan. Syurga, neraka, baik, jahat. So kita itulah doa baik-baik semua kan sampai akhirnya. Okey. Ini samalah you kira, you fahamkan konsep, you kira untuk satu aset, you kira untuk portfolio dan ada konsep korelasi. Kenapa konsep portfolio tu penting? Sebab tujuan dia untuk mengurangkan risk. Nak eliminate terus tak mustahil kan eliminate saja. Memang mustahil lah. Tapi nak mengurangkan risiko yang you boleh kontrol. Ada benda yang you tak boleh kontrol. Is this there? So ada siapa yang dah ikuti video tu tak bagus lah dia pun. Saya pun alah. Tak tahulah bila terror dah. Semua benda-benda teknologi ni tengok pun rasa berdebar dah, tak tahu pasal apa. Suka teknologi tapi dia jadi berdebar kan. Macam tak suka benda yang hard copy, kertas-kertas tu tak berdebar sangat. Bila main laptop je canggih. Saya suka benda canggih kan, tapi dia berdebar. Tapi sekarang kena. Kalau kertas tu rasa selamat je hidup kan. Okay. Lepas tu you belajarlah untuk, maknanya yang sekarang ni you buat diversification, kepelbagaian. Di situ ada konsep korelasi. Maknanya kepelbagaian dalam you punya basket tu, portfolio. Mungkin you ada 2 portfolio. Satu portfolio ada 5 saham, satu lagi 5. You buat kombinasi pemilihannya. Bagaimana kita nak tentukan pemilihan itu? So you ada negative, positive perfectly. So you understand the basic. This one is very very basic actually. Dan selain daripada you buat untuk basket, you mungkin you buat pelaburan, you invest
yang international portfolio, you pergi luar. So ada dia punya risk lah. You kena ambil kira benda-benda itu bila you buat pelaburan kan. Tak kira lah you masuk unit trust ke, you nak simpan mana ke, you nak simpan stock market. So ramai yang buat duit lah. Sebenarnya sangat ramai yang buat duit masa harga sangat-sangat turun masa awal PKP hari tu bulan 2, bulan 3, bulan 4. So memang diorang boleh react the benefit within 2-3 months, berapa puluh ribu boleh dapat. Itulah kan, kadang-kadang lama-lama takut-takut kan, dia kena ada keberanian di situ. Tu kan. Kalau pergi stock market, boleh kaya lah sikit, make a fortune. Ni lepas tu dia pergi pada yang you buat, you selain daripada pergi domestic punya company, you invest dekat abroad, outside Malaysia dia punya. Tapi ada risk yang you terpaksa hadap lah. Dalam hidup memang ada risiko sampai ke kubur kan. Risiko kat kubur pun ada. Kalau amalan tak cukup, okey macam tu lah. It is not the end. Kita punya perjalanan di alam barzakh tu ada banyak lagi perjalanan sebelum kan, kalau kita tengok route kita punya kan, laluan sampai ke tu kan, banyak laluan kita, checkpoint kita. Lepas tu kita ada untuk kita belajar untuk ni jenis-jenis risiko. Ada saya terangkan jenis risiko, diversify dan undiversified. Risiko apa yang relevan yang kepada investor. Sebab risiko yang you boleh diversify tu sebab melalui kepelbagaian kombinasi you cari yang kombinasi yang bagus dalam team you. You macam you nak belawak team kan, team you punya combine ni yang bagus, you boleh reducekan, maknanya minimize. Tak eliminate, tak hapuskan betul sampai zero tu impossible lah kan. Nak tak ada risiko langsung sampai zero risk. Mungkin dalam teori boleh buat, tapi in reality which is quite difficult, impossible. Tapi kalau ditakdirkan berlaku, dia benda tu tak impossible. Maksudnya ada risiko yang it is there yang memang yang itu yang relevan lah. So dia measure guna beta. So you kena understand konsep beta untuk relevant risk. Untuk single asset ataupun security dan juga untuk a group of asset atau portfolio. Portfolio tu jangan buat jalan basket lah. Kalau satu tu single stand alone. Lepas tu kita belajar klasik basic theory tu. Untuk menerangkan linkages relationship between risk and return. So you understand ni banyak lagi teori yang nak kata hubungan ni yang menyebabkan gini-gini security market lain ni ialah garis yang diillustratekan dalam hubungan CAPM ni lah. Lebih kurang sama lah. Lepas tu kita ada belajar yang ini maksudnya nanti sampai you punya tugasan kes tu sampai kat sini sebenarnya you kena buat. You kena draw. You boleh draw tu guna kalau yang kes you boleh draw guna pen pencil ataupun you boleh draw guna komputer pun boleh, guna lah tak kisah, tapi pastikan dia punya drawing tu is very clear to read lah kan. You boleh scan ke apa kan. Kalau Excel tu you just tak payah scan lah kan. Kalau you type tu, kalau you guna Excel dan you ada tulis tangan, tapi make sure your handwritten tu is clear readable. Kalau cantik sangat tak boleh dibaca, difficult untuk ni lah, for me to read. Ada factors yang menyebabkan the movement, the shift, the changes of the SML dalam CAPM punya ni. So apa faktor tersebut? Adalah dah diterangkan, ditunjukkan you should be able to draw ni daripada yang asal kepada perubahan tu. Kalau dia naik, dia macam mana. So harap you dah baca, you kena go through, ambil masa, take your time untuk study benda ni lah kan. Siapa yang dah baca honestly? Sempat tadi masa pukul 2 sampai 3:30. Makan nasi dulu. Baru tengok yang video yang pertama. Tak habis lagi lah kan? Tak. Yang belakang. So yang pertama ni lebih senang lah. So nanti kalau minggu depan kalau you tak clear sebab you are going to do your group assignment. This is group punya markah. Kalau satu group ni dia agak banyak juga. So you punya final 50. So you ada test dan saya ambil sikit tutorial. So kita punya ni kena buat betul-betul lah. Saya bagi satu je. This group assignment sampai bila lah nantilah. Sampai hujung minggu akhir tu. Sebelum final exam you kena submit.
Saya letak je due date tu, saya boleh change sebab saat ni saya nak cepat kan. Yang ini bila you tengok kat sini ada benda-benda tak yang you nak tanya? Sebab bila you tanya saya akan explain much better. Mungkin saya akan tulis untuk leverage capital structure saya akan bagi lebih awal lah. So kelas next week hari Selasa juga. Yang kat sini you ada nak tanya tak? Rasanya dah faham kan rate of return ke ini ke. Sebab yang ini pun ada dalam soalan case you kena buat. Ni simple je sebenarnya. Tapi simple but it is meaningful sebenarnya. Kadang-kadang orang minta tolong you buat, you boleh buat tak konsep ni? Kadang benda basic, bila kita nak apply dalam benda yang simple tu kan macam aku dah belajar. Bila orang buat baru sebenarnya senang je kan. Gitulah biasanya. You dah belajar banyak dah ilmu kan. Macam mana you nak come out dengan essay orang masuk, you nak buat cheat sheet ke, you nak bila orang guna formula tu dia sometimes benda tu dia membantulah. So you boleh benda ni you boleh you guna dalam apps ke kan. Tapi kan behind the apps dia mesti ada sesuatu something kan. Dan something itu mesti ada ilmunya. Tak kira lah kan, basic pun. Kan, tapi dia membantulah. Ini untuk kira, yang ini nak kira total rate of return lah. Ni rate of return ni dalam percentage yang kat sini ialah sebab you akan dapat dua benda daripada pelaburan you. You kena ingat komponen yang pertama yang ini cash iaitu dalam bentuk dividen. Kita assume dividen tu dia bagi dalam bentuk cash lah, perubahan harga tu kan. Bila you tengok example you will become more clear. Dan yang ini perbezaan harga, price differential. Yang pertama you dapat dividen bila you buat pelaburan, you invest. Yang kedua bila you jual. Ini harga PT ni harga yang harga yang akhirnya ni end of period, yang ini harga awal, atau yang ini ialah harga belilah, buying, yang ini selling price. Mana you dapat dua benda, sama ada kalau you dapat dividen, kalau dia bayar dividen kan. Sekarang ni EPF untuk berita hari ni dia buat tiers pula, dia buat kasta pula. So ada yang komen lah about the pembahagian dividen daripada EPF. Siapa macam saya dah tukar pada pencen. So tak adalah isu tu. Tak pergi ada kelas. Di mana? Oh zakat. Main lagi. Esok apa bulan ni? Oh dah ni. 31 kan bulan ni? Okeylah pergi esok lah pergi. Kemarin tak sempat kemarin. Okeylah. Dekat office. Okeylah pagi esok lah pergi. Nak pergi join sekali ke? Pagi esok? Okey bye. Dah bertangguh-tangguh zakat tinggal pagi lagi. Tak bayar. Zakat tu yang wajib tu. Tak bayar orang tak tahu kan. Tapi saya perasan lah dulu-dulu saya macam mak ngah bayar zakat kan. Macam lepas tu terlupa betul bayar kalau bagi-bagi sedekah. Sedekah zakat tak sama. Tapi when you buat zakat, macam you punya rezeki macam lagi better. Tak tahulah perasaan ke macam mana, saya rasa lah. Tak tiba-tiba dapat ni kan. Tak tahu rasanya. Mungkin betul lah zakat tu itu. Nanti you dah kerja kan, dah bisnes, dah kaya raya, jangan lupa kan. Kau boleh lebihkan wakaf zakat. Ni pun esok dah 30 dah. Terengganu tak berapa ni, dia kena pergi tempat tu. Kalau Selangor, dia memang dia kira dia ada online, dia memang lagi best. Sistem do hand, dia tak berapa ni, friendly. Kita tak dan. Tanah ke pejabat tanah, kadang-kadang rasa mana orang cedik pandai Terengganu nak develop yang sistem yang lebih nak bayar cukai tanah, cukai zakat-zakat. Yang Selangor very very good, advance. Bagus punya zakat. Nak bayar senang. Okey, yang inilah. Maknanya yang ini dan you bahagi dengan PT. Maknanya ni harga awal lah. Actually you ingat ni lah 1 minus P0 ni awal ni akhir. Beli awal kan, beli dulu baru jual kan. Takkan jual dulu baru beli. Saham you beli kan, you invest dulu. You beli, you duit keluar you dapat ni. Dan ni harga ni.
dan you pluskan you punya cash dividend tu. Ini dia punya basic lah untuk kira rate of return you daripada pelaburan. Basic tapi tukar-tukar selalu kan. Ini contohnya, so dia bagi dua contoh lah. Yang ini kalau rate of return kita nampak Walmart ni dia lagi tinggi kan pulangan, tapi dari segi profit dalam tangan Apple ni you dapat lebih banyak sebab harga dia, tapi dari segi rate dia itulah dia nak tunjuk realized return, dan yang kita ambil kira dalam risk return yang kita ialah return yang you expect, you jangkakan dapat daripada pelaburan, atau required yang apa yang you, ataupun required rate of return yang you perlukan. You jangka dan you nak dapat tu, itu dua benda-benda. Tapi kadang-kadang kita assume benda tu sama. Dan juga you punya average return lah, pulangan purata. Kalau dia tu kadang-kadang you tengok soalan je, dia lebih kurang tu boleh faham. Realize ni yang real return lah. Yang macam you dapat betul, dah berlaku yang ni daripada Apple dengan Walmart. Jadi you ambil, dia ada yang ini nanti bila you tengok KL dia ada risk premium nanti. Dia mengambil kira risk free, market risk plus risk free. Risk free ni kalau you buat andaian you melabur dalam government punya security lah, bil pembendahara yang memberi yang dia punya risikonya hampir, dia ada risk tapi very very low. Macam you buat ASB kan, ASB tahun ni very low lah memang tu, tapi dia risikonya tak adalah dijamin oleh kerajaan, dijamin dari segi itu. Okay, guaranteed by government you punya investment kan, buku tu. Okay, yang kita ambil ni expected atau required rate of return. Ini contoh pelaburan. Kalau nominal ni dia tak ambil kira lagi inflasi lah, average. Ini real return ni dah ambil kira, dia dah tolak dah inflasi dan ada yang cost yang memberi kesan pada pulangan. Real return dengan nominal. Kalau nominal, kalau perkataan nominal. Ini contoh yang daripada US lah. Swiss, Credit Suisse. Ni yang pelaburan juga. Dulu pernah ada ni. Dia, yang ni mungkin yang betul. Yang Kak Mary dia guna nama ni, dia buat apa? Scammer. Scammer ni wujud daripada zaman saya, mungkin sebelum-sebelum tu lagi, zaman saya belum lahir pun, zaman saya student, ramai tertipu, saya pun pernah kena sikit je lah. Dia wujud dengan gaya dia sama, tapi dia akan tukar-tukar je. Tapi modus operandi dia gitu je lah. Dia sentiasa wujud. So be careful lah. Sekarang ni guna dengan teknologi macam-macam dia buat scammer kan. Sekarang ni dia tak boleh tipu orang yang bekerja, dia target dia adalah student first year, second year. Kan, tak nak hantar mak ayah pergi umrah ke, tak nak ni kerja susah kan, semua. Macam-macam lah janji manis sampai dia basuh je, brainwash you, kau-kau lah. So be careful. Ingat kan. Nak melabur boleh, jangan sampai berhutang berbaris nak dapat RM10,000, RM10,000 bayar lu RM200, RM800 pinjam. Tak cukupkan, lepas tu nak lagi RM10,000, minta kakak buat pinjaman bank. Nanti sampai kesudah berhutang. Alright. Dan kita dah habis konsep risk lah. Risk and return, dan ini yang konsep penting juga, risk preference. Ini maksudnya risk preferences ni attitude atau behavior atau gelagat investor ni yang melabur, yang terlibat dalam pasaran tu lah. Dia ada, orang ni dia ada banyak gelagat kan, investor pun dia ada gelagat, dia ada 3 types yang commonly lah dia punya attitude dia terhadap risiko. Attitude you terhadap sesuatu ni terhadap risiko lah. Macam mana dia preference dia terhadap risiko. Satu, orang yang jenis suka hidup dia berisiko, dia suka cabaran risiko. Tak kisahlah tak return dapat RM1 pun kan, setengah asalkan dia punya cabaran tu penting lah. Rugi pun tak apa, rugi ke untung dia tak kisah pun, asalkan dia nak perasaan tu, cabaran tu. Dia mencari risk seeking. Orang ni kita panggil risk seeker lah, pencari risiko. Dia punya risk seeking attitude. Dan yang tu dia risk neutral. Risk neutral ni dia tak kisah kan, dia don't care kan. Yang penting dia nak pulangan dia tinggi. Risiko rendah ke pulangan dia tinggi. Risiko tinggi pun nak pulangan dia tinggi. Dia tak kisah.
Tapi dia punya target ni dia nak kaya lah. Ni risk dia ni. Ni bukan scammer ke apa kan. Kita buat cerita pasal pelaburan. Okay. Tapi satu je dia punya orang ni dia pandai bercakap lah. Dia cadang kan dekat panggil lah student tu suruh dia buat assignment ke dan dia buat presentation. Mungkin boleh invite lecturer semua buat online. Tapi ada lecturer yang berminat nak join sebab dia semalam dia duduk berlawan dengan seorang lecturer, dia menjustifikasikan WhatsApp dia tu dia dah berbalas-balas dan benda tu dah forward sampai ke dekan pun dah baca. Sebab ada benda tu dah orang screenshot dekat Facebook. Mungkin ada lecturer aduh ish, perempuan pula tu macam lah kaya tapi orang maki hamun nak buat apa. Orang dah happy ke lepas tu guna agama. Baik jadi biasa-biasa je. Okay, risk averse, this is the rational behaviour of the investors kan. Rational, dia berfikir yang waras. Kita assume lah, tapi realiti kehidupan dia semua orang waras. Saya pun most of the time tak waras pun kan. So sometimes kita assume kita boleh membuat keputusan dalam keadaan waras. Okay, risk averse, berhati-hati terhadap risiko. Maknanya attitude ni, dia punya key dia ialah when you are expect higher, bila you invest dekat higher risk punya pelaburan, you will expect higher return. You expect the higher return for the riskier investment. High risk, high return. Low risk, low return. Maknanya untuk compensate, untuk mengganjari tu kalau you tahu you invest dekat saham yang fluctuate, yang agak volatile, dia punya tak stable. Kalau orang tu dia tak stable, dia fluctuate, dia tu orang yang berisiko maksudnya. High risk. Maksudnya dia boleh mood dia. Dia tiba-tiba dia sangat happy, sangat okey. Tiba-tiba dalam masa 5 saat dia boleh swing 360 darjah menjadi seorang yang differently. Maknanya dia boleh fluctuate. So this is unstable. Market pun sama. So this is highly risk lah. Mungkin tiba-tiba okey, tiba-tiba harga boleh menjunam. So this type of company, bila you nak letak duit you, jadi untuk mengkompensatekan dia punya tu, you nak return yang lebih baik lah. Ada setengah company tu stable, dapat sikit, tak apalah, asalkan hati you tak berdebar-debar. Kan, most of the time tak berdebar-debar kan, gitulah. Itu dia punya ni lah. Require an increase expected return, you nak a higher return to compensate increase the risk. Macam ulang ayat sama je kat video pagi tadi. Okay, dia punya risk assessment tu you guna senario ataupun you guna ni senario lah. Senario dia you nak kira risk tu, you boleh guna kaedah senario ni, maknanya situasi yang berlaku lah dalam keadaan tu. Dia situasi macam ada 3 situasi lah you tengok kat sini dalam example ni. Pertama, situasi yang very negative, pessimistic. Maknanya ekonomi kalau pessimistic dalam keadaan yang worse. Kalau ekonomi keadaan recession. Dan most likely yang keduanya situasi biasa-biasa je. Cuaca elok, tak panas, tak hujan. Okay, very nice. So, ekonomi baik. Kalau yang situasi yang ketiga, very positive, yang optimistic. So tadi saya cakap opportunistic. Optimistic ni different lah, different thing. Okay. Kalau opportunistic ni orang yang sangat optimis ni, dia sangat saya yakin dapat 4 flat semester ni, semua A+. So dia sangat optimistic. Dalam keadaan tu biasanya dia punya tu lah. Dari segi keadaan ni, so you punya, bila risk dia macam tu, you punya expectation terhadap return dia. Kita guna accessories ni, guna several possible alternative outcome or scenario. Keadaan tu kan. Kita nak dapatkan variability of return dalam senario yang berbeza ini. Risiko dia. Julat, range. Range ni kita, yang kat sini saya nak, itulah kan. Kita ambil keadaan yang paling kalau markah lah, student yang dapat paling tinggi yang dapat 98% dengan student yang dapat paling rendah 35% dalam kelas. So julat dia berapa lah? Kita ambil yang paling best, very very positive and worst lah. Itu maksud dia yang ini kan. You akan dapat julat. Dia bukan average, dia julat.
You ambil yang paling bagus dan yang paling teruk. Senario, based on senario lah. Yang worst and the best. Based on ni. Ini example ni, you boleh tengok kat example. So daripada example ni, you tengoklah untuk dia ada dua aset A dan B, dia punya pelaburan awal initial outlay dia. Outlay tu maknanya duit tubik lah, duit keluar, sama. Dia punya rate of return dia dalam tiga senario yang berbeza. So untuk julat ni, untuk aset A, dia punya julat 17 tolak 13. Yang paling positif 17, yang paling pesimistik pun dijangka dia dapat 13, banyak juga. Jadi yang ini range dia is agak kecil lah julat dia. Yang ini agak disperse. So saya panggil ini dispersion ataupun disperse. Serak dia keken tu. Dan dari sini sebenarnya konsep statistik, the more disperse is the more, saya bagi teguhlah. Maknanya kalau makin disperse kita boleh tahu yang ini aset B ni lebih risiko. Kita tak ambil kira benda lain, kita tengok benda ni sajalah. Which is maybe kita punya analisis tak berapa tepat, tapi at least you buat secara kasar dia dah okey lah. Kan kadang-kadang sometimes kita nak kira tepat-tepat sangat, kita congak-congak, kita agak-agak kan. Sometimes it helps. Dan dari segi ni kita boleh agak lah. So it is more riskier to invest in asset B because why you punya asas, basis of your punya, you cakap macam tu, what is your basis of you cakap tu Dr. Zul? Because it's the disperse of the range ni. If julat ni sangat besar. Statistically, secara statistiknya. Maksud statistically. Tapi kalau pergi kat realiti tak semestinya betul kan. Kita based on statistik ni, dia melalui proses yang panjang, dia come out dengan keadaan tu kan. Kadang dalam hidup ni banyak benda yang berlaku, kita ada benda something new kan. Dan banyak benda hampir 90% yang memang berulang-ulang pun. 90% kan. Dia zaman je berbeza. Okay. Yang 4% ni dia kalau kat sini kita boleh cakap yang ini lebih risiko. Kalau saya nak invest dekat yang inilah. Kalau saya tak fikir benda lain lagi contohnya. Itu asas untuk sebelum you pergi yang lebih detail. Konsep variance, lepas range you pergi pada variance kan, is you kira variance to the power variance ni you akan dapat standard deviation. Cuma dekat video tu saya terlupa nak cakap standard deviation or sigma tu is square root of variance. You tolak ni variance to the power ni. So you kira variance. That is asalnya daripada range ni, konsep range. Yang asas statistik kita belajar masa sekolah menengah tingkatan 1, 2, 3 ada belajar sikit. Lepas tu SPM Maths Modern dia belajar. Siapa yang ambil Maths dia ada belajar lah. Okay. Okay, yang ini untuk nak assess risk, dia ada konsep taburan kebarangkalian. Saya rasa you dah jumpa dah masa ambil matematik SPM dululah kalau you tak jumpa masa statistik. Macam saya finance, saya banyak jumpa statistik lah. In fact, saya ambil calculus. Biasa student engineering ambil calculus, tapi saya ambil calculus. Sebab tu orang engineering sometimes dia very good. Dia boleh buat finance sebab dia ada calculus. Dia banyak, dia belajar paper yang statistik. Kan? Dia bolehlah pergi yang pure finance gitu. Kebarangkalian berlaku sesuatu benda itulah. The chance of occurrence. Yang ini dia nak tentukan weight itulah. Peratusan weightage, peratusan berlaku tu. Dan dia mesti sama dengan 100%. Ataupun 1 lah. 1.00 kan. Kalau dia ada 3 event, yang event ni 20%, yang ini 30%, yang ini 50%. So total must be 100%. Probability berlaku esok hujan, esok berangin, ada berapa kebarangkalian, esok turun salji, 0 contohnya. Esok ribut petik, kita bagi senario yang akan berlaku. Sebab ini benda, you nak predict, everything is about you nak predict in the future. You tak ada ilmu khasyaf. So you based on past punya information lah.
you use all the knowledge ni, statistik punya knowledge. Probability distribution yang ini ialah yang menghubungkan kebangkalian dan the outcome lah, the occurrence nak berlaku tu berapa kali kan. Ini taburan kebangkalan ni, kebangkalan nak berlaku. Taburan ni, baca ni dia discrete. Dia discrete punya probability lah. Kalau continuous ni dia ni discrete kan, dia discrete tu maksudnya discrete continuous. Dia punya you belajar masa sekolah rendah kot. Antonym versus apa? Sinonim kan? Antonym tu benda yang berlawanan. Sinonim tu benda yang similar. Agaknya lah continuous. Kalau correct, saya ni hentam je. Ni discrete versus continuous. Kalau you letak kat sini, dia continuous jadinya. Ni baca kan dia sambung lah. Continuous tu kan dia nyambung. Kalau discrete tu dia putuskan, dia babar, dia stokor-stokor tu, dia garis panjang kan. Kita ada banyak jenis-jenis chart belajar kan. Pie chart ni bar lah. Dia discrete punya taburan kebarangkalian dia. Kalau you tengok asset A kan, dia punya dispersion dia very kecil lah. Kekeng dia tu. Ni dia very dispersed. So dari sini you can see lah. Kalau ni dipanggil dispersion. Kalau ini statistik yang ketinggian ni dipanggil kurtosis. Tapi kita tak kira lah untuk belajar ni, kurtosis tidak diambil kira lah. Kurtosis tinggi kan. Ada setengah tu dia gemuk, dia selerak tapi dia pendek kan. Ada setengah tu dia ni tapi dia tinggi. Dia punya ni kurtosis dia. Tapi untuk tentukan risiko, yang the more dispersed it means the more riskier the investment. Tadi you guna range kan, you tahu dah yang asset B lebih riskier. Dia ada 16 lebih julat, yang ini pun ni dia punya variance lah. Julat tu lebih pada variance tu. Daripada julat, variance, lepas tu standard deviation. All this kita nak quantify risk. Asal dia daripada statistik. Itu je konsep asas dia. Kalau you faham, dia lebih sedap lah. You faham sekejap je ni. Lepas tu lepas tu dia nak ni dia nak kira. Ni dia punya outcome tu. Probability of kebangkalian berlaku, dia mesti total dia mesti 100%. Atau kita letak 0.25, 0.5 or 0.25 ni dia must be 1.0. Dia mesti 1 lah. Sama je lah kan. Dia cakap situ lah. Dia punya occurrence, keberlakuan insiden tu ataupun dia punya senario itu. Kalau you baling duit shilling, kepala atau ekor kan, kita belajar dulu. Dan yang ini adalah yang ini ya ini contohlah. Kadang kita buat analisis based on yang dah berlaku, based on historical atau past information, past data, but sometimes there is a probability benda yang highly improbable, yang mustahil dia boleh berlaku. Contohnya macam saya dah cakap itu yang COVID ni, tak pernah berlaku kan, this is first time ever. Yang tok kita mungkin yang ada meninggal tak sempat jumpa pun COVID ni. Dan apa banyak benda yang berlaku, dan ini dan macam mana Talib ni dia boleh react the large portion during this. Semua orang ingat swan tu warna putih, rupanya ada swan tu warna hitam yang dijumpai di satu tempat dan dia tulis buku ni. Dalam pasaran saham ni, market ni, maknanya ada benda yang you tak boleh predict, something happen dan you boleh dapat untung luar biasa daripada keadaan yang mungkin krisis untuk setengah orang tapi fortune for a few people. Okay, this is the example lah yang ni saya kata. Kalau ketinggian kita panggil kurtosis, tapi kita tak ambil kira lah kes ni. Kalau dispersion ni lebih kurang sama kan, ketinggian ni macam kita nampak kat sini Coca-Cola lebih tinggi kan. So tapi yang kita nak tengok ialah risiko, yang more disperse dia lebih kurang sama. Mungkin Google ni lebih disperse kot. Tapi dia orang agak bell curve, agak normal distribution, dia punya agak normal lah. Ini dia guna bacat dengan continuous probability lah. Discrete. Okay. Dah habis konsep statistik tu.
konsep probability whatever konsep macam ulang balik pula benda yang sama. Ada nak tanya? Ini lepas you belajar range, you belajar variance, you belajar dispersion, dan now you understand that kalau dia makin kekeng disperse tu dia lebih risiko lah, risk dia. So sekarang ni you nak calculate the sigma. Kita sebut dia sigma lah ataupun SD, standard deviation. Sigma dia. Ini small letter. Untuk this is Greek alphabet kan. Banyak simbol kan. Greek alphabet kita banyak guna kan dalam statistik, matematik kan. Ini bila kita ada taburan kebarangkalian berlakunya probability of occurrence of the outcome tu dia ada katakan dalam keadaan 3 tadi kan, n sama juga 3. R ni the return ulangan, R return untuk setiap outcome satu berapa ulangan kebarangkalian berapa persen tadi, dia equals to 100% tu. 25%, 50%, 20%. Kebarangkalian dia berlaku setiap senario itu, occurrence itu tu. Lepas tu you dah nak return setiap tu. Yang ini you nak kira average return. Yang ini kita panggil R bar. Kita sebut BAR bar. Dia ada macam bar gitu kan. Kalau gini, dia macam ada coin ni hat. You sebut R hat. Dia macam ada topi. R hat ni mana expected return. Yang ini average return. Kalau R biasa ni macam kadang lebih kurang lah dia nak tunjukkan kalau lebih tepat kan. Dan gitu dia kadang-kadang sometimes it use intentionally lah secara tukar-tukar juga. Tapi kalau nak lebih kemah dia berbeza jugalah. Tapi at this level okay je. Okay. Ni you nak kira bila you ada expected return untuk setiap outcome dan kebarangkalian untuk berlaku outcome tersebut. Ada probability. Yang ni you tak ada probability tapi you kena bahagi nak dapat dia punya average return, you kena bagi bilangan berlakunya n tu. Bila you ada historical return. N biasanya tempoh lah, period. Atau tempoh duration biasa dalam tahun. Kalau 3 tahun, bagi 3 lah. You dapat dia punya average dia. Ini contoh dia. Ini you ada the occurrence of the 3 kan. Dia punya ni probability of the occurrence dia setiap satu ni. Ini dia punya return untuk ni. Ini masuk yang formula tadi, equation ni. PR darab RJ. You darab yang ini. Dan bila you campur, you akan dapat 15% untuk both A dan B. Ataupun, kalau dia tak ada yang ini, let's say you campur yang ini and dia equals to, katakan tahun. Ni tahun 2017, 2018, 2019 kan. You bagi dengan 3 lah untuk formula yang ini. Sekiranya dia tak bagi yang ini, dia bagi tahun ke apa. So dia tunjukkan 2 cara untuk dapatkan average return. Tu je. Dia macam budak sekolah je belajar ni. Yang ini nak kira standard deviation based on 2 kaedah tadi. Yang ini nak guna SD ataupun sigma ni. Ini this is variance. Bila you ada probability. You square root kan the variance of you dapat average tadi 15%, you kira average dulu dan you kira expected return ataupun return untuk setiap occurrence tu. Start 13 tolak 15, 15 tolak 15, 17 tolak 15 untuk SIA. Okay. Ini you ni kan, to the power of 2, this is to variance lah kalau you belajar variance. Okay, variance. Sebab dia probability. Kalau tak ada probability, bila you nak guna arithmetic mean, from the historical data, you ada tahun, you n minus 1. Dan you akan dapat juga standard deviation. It depends on the question yang ada lah dan senario tersebut. Okay, go. Kalau sini, kalau you dapat dia punya nilai standard deviation masih dalam percentage kan. Kalau tinggi dia punya risiko tinggi lah.
Sebab standard deviation, variance, julat, dispersion semua mengukur risk. Yang bagusnya risiko kita nak tinggi ke rendah. Kita nak minimize the risk, kita nak maximize the return. Okay. Kalau tinggi, kita dapat nilai, kalau kita nak buat pilihan antara dua pelaburan, so kita tengok risiko dan kita tengok juga dia punya expected return. Okay. Okay, ni. The higher volatility. Volatility maksudnya dia fluctuate. Dia volatile. Dia meruap. Dia sangat turun naik. Dia tak stable. Maksudnya dia beri risiko lah. Dia boleh naik, boleh turun cepat. Dan sangat tak stable. Kalau orang macam ni, macam bos macam ni, sangat saya pernah dapat lah. Sangat scary lah sebenarnya. Takut. Jadi kita pergi kerja tu rasa, setahun kerja tu rasa macam 10 tahun rasanya kan. Rasa macam, takut je buat salah, kena maki pula hari ni kan. Macam tu lah contohnya. Dia sangat volatile. Mula dia baik, tiba ada benda tak kena terus dia swing. Adalah biasanya. Ada orang ni, kalau dia jadi bos memang sengsara lah. Tak payah diet, memang akan kurus punya, confirm. Okay. Yang ini you nak kira lah. Ini contohnya, dia tunjukkan kira untuk aset dalam 3 senario, untuk aset A, aset B, dan dia kira untuk satu senario yang ini dia average, dia kira average return. Ni dia kira R tu kan. Yang dia dapat the squared deviation ni is the variance lah. Lepas tu dia tarik dengan probability. Lepas tu dia square rootkan dia. Square rootkan dia akan dapat the standard deviation untuk A 1.4 dan standard deviation untuk B ialah 5.66%. So yang ini lebih tinggi lah. Kan? Tadi pun daripada awal pun kita pun nampak sebelum kita tu. Okay. Cuma nak tunjukkan secara tu. Cuma contohnya example ni macam simple lah. Lepas tu ada satu konsep lagi dalam konsep coefficient variation kan. Dan you kira return, nominal return ni. Dan you ada kira standard deviation. Lepas tu you CV. What is CV ni? Ada lagi ke? Normal probability ni you punya bell curve tu yang bentuk normal lah. Kan? Normal belajar statistik. Okay. Ini normal. Coefficient variation. Coefficient variation ni, CV ni kita nak measure relative dispersion. Cara relatifnya untuk bila berlaku comparing the risk of asset. Tadi saya bagi example dah dalam video tu. Mungkin tak sempat lagi pergi kat sini. Katakan you punya, saya tak ingat dah berapa, saya memang hentam je. Katakan you punya untuk aset A berapa aku letak? 10%. 10 pun. Lepas tu you punya return untuk aset A 8. Betul 8. Expected return untuk standard sigma, standard deviation untuk B saya letak 15. Expected return untuk B saya letak 13. Tadi yang buat jadi ingat tu. Maksud di sini kan, yang ini dia punya risiko tinggi 10% tapi dia punya return pun tinggi juga. Rendah. Risiko dia kalau kita banding antara A dengan B, tak payah banding, kita banding dua je sebab kita nak pilih dua je ni kan. 10% dengan 15%, tapi dia punya return dia pun rendah, a bit lower banding ni. Yang ini risiko dia tinggi. Dia punya return dia pun tinggi. Jadi macam ni susah nak buat keputusan. Kan nak pilih ada dua orang datang meminang you. So secara relatif ni yang ini dia lebih kat situ, dia kurang kat situ. Yang ni dia macam bila campur-campur makan macam lebih kurang sama je. Macam mana nak buat keputusan? Tak boleh kahwin dua. Kalau lelaki boleh ambil dua-dua. Kalau perempuan dia kena pilih satu je. So dalam keadaan ni you kena buat relatif. Perbandingan secara relatif dari segi dispersion, dari segi risk that is useful in comparing the risk of asset with differing expected return. Expected return dia berbeza tapi kita mengukur risk. CV ni sigma over risk. Jadi dalam keadaan ni mana sebenarnya lebih baik A ke B? So you gunalah coefficient of variation. Ada kaedah lain. Mungkin you buat kaedah lain lah untuk tahu. Mungkin ada benda-benda yang
buatlah apa-apa kaedah pun. So dalam statistika ni dia ada CV, coefficient variation. So dalam konteks nak pilih pun mungkin you buat apa entah. You guna orang tengah. Sekarang ni orang guna orang tengah ke apa. Dia dah kan you menyamar ke buat apa, analisis apa. So dia baca kunut ke, kunut panjang, kunut pendek. Contohnya. Ataupun buat dia seminggu, buat latihan camp begitu. Whatever lah. Okey. Yang ini, apa pula yang ini ni? Bila bagi jadi panjang lah pula sebab topik ni memang panjang. So bila dia kira coefficient variation ni, A dia, ni A, ni B kot. Aku tidur belaka dah. Ni A kan, jadi awak ni mana rendah. Yang ini dia punya, bila coefficient of variation ni, ingat dia semua ni persen, awak ni pun dalam persen, dia makuh kan, dia mati kan, dia tak ada di dalam unit. So siapa yang tulis persen, saya dah cakap dalam video tu, saya akan potong markah. Okay lah, group ke, kan, bila calculate CV, tiba-tiba timbul persen. Kan, saya potong markah. Sebab ni dalam persen, ni dalam persen. Macam apa, sekolah menengah. So yang ini dia mana lebih tinggi? A ke B tinggi. B 0.3, 0.4 dengan 0.1 mana tinggi? 0.4 lah. Mana yang lebih baik? Tinggi ke rendah? Rasa-rasa. Yang mana risiko lebih tinggi? A ke B ni rasa? B. Jadi kalau you nak pilih A ke B? Rasa macam nak pilih A because it has a lower coefficient of variation, because lower coefficient measure because dia measure relative dispersion. Dispersion maknanya dari segi risk lah di antara dua expected return yang berbeza. So kita akan pilih yang rendah. So nanti kalau ada, tak tahulah final masuk ke tak topik ni. Kadang topik sebelum ni kita SK sebab kita bagi tugasan. This semester saya tak tanya pun, tak apalah. Saya assume you dah faham kalau masuk nanti topik masuk dekat-dekat nak final, kita bagi final, dia bagi tempoh masa 6 jam ke 4 jam ke jawab kan, online. So you make sure you dah study awal lah. Bila tanya why, you kena bagi reason. Janganlah reason tu jawab sampai satu muka surat. Bagi yang direct punya. Because it has lower coefficient of variation. Jadi you go back pada definition what is coefficient of variation. You boleh justify why you pilih yang itu. Pilih dia sebab dia rendah CV. Sebab apa rendah CV tu pilih? Sebab dia menunjukkan tu risiko yang rendah lah. Serenity dispersion dia lebih rendah. Dengan tahap pulangan with different expected returns of between assets tu. Okay. Ni dia nak benda pula ni. Awak ni awak dah faham ni, dia nak kira CV. Tapi dia ada yang macam awal-awal tu, rate of return from investment tu. Dia ada tahun, tapi dia ada 3 tahun. Lepas tu dia ada beginning, dia ada end. Ni beginning maksudnya buying, yang ini selling price, lepas tu ni cash dividend paid. Lepas tu you kira-kira, you dapatlah average return dulu. Cari average return dulu. Sebab kalau CV, sigma over R kan. Jangan pula CV R over sigma pula. Sebab ni yang tu. Ramai je yang terbalik. Kan? Tapi sekarang ni saya rasa tak ada isu yang terbalik-terbalik dah. Sebab open book. Yang itu kalau you terbalik memang tiada maaf lah. Sama ada you makngal ataupun memang you don't care kan. I don't care at all. Macam you punya attitude you towards ni, you tak kisah pun. Kan, dapat tinggi ke, betul ke, salah, you don't care. Okay, you kira ni, you dapat ni, you punya average. Lepas tu dia nak kira ni dulu. Sigma kan, untuk 3 tahun ni, 2017-2019. Dia dapat sigma ni, berapa, kaedah dia samalah. Indicate average ni. Dan setiap insiden berapa tahun ni. Okay, dia dapat, lepas tu ni dia campur ni.
Lepas yang ni dia guna, sebab dia tak bagi probability, dia guna yang arithmetic tu, n minus 1. Okay. Dah habis dah kita kira untuk single asset. Sebab silap bagi lewat kan. Dan nak baca. Ini tadi untuk one asset stand alone. Single. Ini dah berdua atau lebih daripada dua lah. Portfolio. Dan you ada RP, return on portfolio. Weight ni, yang ini adalah percentage. Weight ataupun you punya fraction tu lah. Dan dia mesti equals to 1% ataupun tu. Untuk return tu, untuk portfolio tu. Dia boleh maximal return lah. What is efficient? Kita tengok video lah. InsyaAllah tak ada masalah. Saya nak highlight sedikit sebab kita dah sejam. Yang ini dia sama je. Cuma yang ini untuk portfolio. Portfolio ni dia kira terdiri pada asset X dan Y. Yang ini dia kira satu-satu, lepas tu dia kira untuk portfolio. Ini you tengok dekat ni. Kalau you boleh tanya lagi ni. Saya boleh dia mengantuk dah. Ini dia nak bawa konsep korelasi. Dah tengok dah. Example ni. Korelasi. Maknanya selain daripada risk penentuan untuk kita tentukan dalam portfolio kita, korelasi dulu ada satu benda yang kita ambil kira. Korelasi antara tu, bukan setakat tengok risiko saja, correlation among the portfolio kita. Kalau kita ambil dua, kita tengok korelasi antara dua. Kalau kita ada tiga, A, B, C dalam kita punya bakul portfolio kita, ada korelasi antara A dan B, A dan B, B dan C, A dan C kan. So kita ada tiga korelasi. A dan B, B dan C, A dan C. Betul lah. Kan? So ini you kira untuk portfolio. Ni dia kira untuk setiap tahun lah. Untuk dua ni dia punya weight dia 0.5 untuk X, 0.5 untuk Y. Sebab tu you nampak 0.5 ni untuk tahun ni, 8% untuk X, yang ini 16% untuk Y. Okay. So you akan kira, you akan dapat dia punya historical punya return untuk portfolio. Kebetulan dia memang sama. Di sini dia memang purposely bagi contoh sama sebab dia nak tunjukkan yang dekat video tu. Dia punya yang ni kan you perasan kan? Daripada tahun yang 2014 sampai 2018 dia 8%. Yang ni dia terbalik kan? Dia macam reverse kan? Pelaburan dia. Actually dia you ambil, you pilih kombinasi UX dengan Y tu dalam bakul you. Sebenarnya dia punya korelasi dia punya zero risk. You sangat bijak. You pilih yang perfectly negative korelasi. Perfectly negative. Which is agak susah untuk dicari. You nak beli saham mana? Yang bila you buat kombinasi, you ada 100, you nak tambah apa, nak kurangkan dia punya risiko tu. Ini very awesome lah. Ini memang ilmu khasyah dia tahap langit ke-7 lah kot. Mak ada kelas. Okay, mak ada kelas. Sekarang online. Makanlah. Apa biskut macam tu. Okay. Alah, makanlah. Karang, petang. Okay, bye. Jangan call balik. Bye. Payahlah petang sikit. Lepas maghrib pergi. Okay, bye. Bye. Okay. Average portfolio, you dapat 12 jugalah. Kan dia ada 5 tahun. You bagi 5 sebab 1 tahun ni dia saja letak sama. Lepas tu you buat, you kira standard deviation untuk portfolio and plus 1 sebab dia guna arithmetic mean, dia tak ada ni. It depends on the questions lah. So dia dapat kosong. Dia punya standard deviation. Tak ada risiko. Zero risk. Hidup tanpa risiko. Wow.
Tapi tak best juga kan, tak ada risiko hidup kan. Nak ngorak, tiba-tiba ngorak orang tu bagi satu ayat je, pick up line terus dia nak kat you. Macam tak mencabar pula kan. Okay, bye. Okay, sekarang ni dia punya korelasi. Dia nak menerangkan, nak menunjukkan pemilihan dalam portfolio ni lah. Kalau you pilih single asset, dia tak ada isu korelasi. Bila you buat portfolio, you form a portfolio, you nak buat group, you nak beli lagi satu asset. Jadi aset yang kedua. Mula-mula you beli X dulu, lepas tu you nak beli lagi satu asset. Atau lelaki dia nak kahwin lagi dua, so you cari kombinasi yang memang dia tak bergaduh. Perfectly. Saya punya sepupu ada dia kahwin. Dia kahwin dah 3 dah. Memang perfectly korelasi, sangat awesome lah. Kalau saya memang tak adanya kan. Okay. Yang ni korelasi ni bila you buat portfolio saja. Kalau seorang-seorang dia tak ada korelasi. Apa maksud korelasi? Correlation is a statistical measure or relationship between any two series or number. Kalau you ada 3, 4, you buatlah korelasi antara dua-dua sampai habis you punya kombinasi tu. Kalau positif, you punya maksud dia move in the same direction. Kalau negatif, opposite. Kalau korelasi, coefficient, kalau regression, tahap korelasi tu. Berapa tahap korelasi between relationship tu lah dalam hubungan tu. Kalau negatif ni dia positif. Kalau perfectly negatif, maknanya kalau perfectly negatif 1.0 dia zero. Ni zero korelasi, tak ada hubungan, tak ada kaitan pun. Kalau perfectly positif, yang ini you rugilah. Kalau yang kita nak cari yang ini, perfectly negatif, inverse, move in the opposite direction. Maknanya dengan membuat kombinasi yang the best, sebab tu kadang dia add more into your basket, it will reduce your ni. Korelasi ini membawa konsep kepada diversification. Tujuan dia untuk mengurangkan risiko. Risiko untuk rugilah pelaburan kan. Okay. So ini you ada perfectly negative, perfectly positive, lepas tu uncorrelated, zero. Dan yang saya tunjuk kat sini lah. Yang ini yang kita nak lah. Which is dia boleh berlaku yang ini macam ni kan. Jadi kalau you ambil yang saham tu naik, dia sama, dia bergerak sama. Dua benda dia bergerak sehala, positif. Kalau inverse ni you boleh kurangkan risiko. Maknanya bila ekonomi bagus, saham ni naik, saham ni turun. Jadi you punya risiko dia offset lah. Risiko dia offset. Kalau istilah finance dia offset. Ini kadang-kadang kita pun guna juga kan. So dia membawa kepada kepelbagaian kan. Kadang-kadang orang buat bisnes, dia bisnes apa? Bisnes nasi ayam. Tapi kadang nasi ayam dah ramai orang buka kedai nasi ayam. Tiba-tiba why not kita buka kopi. Dekat gerai kata ayam kita buat style cafe, hipster ke kan. Kawan duduk ada cafe nama benda Homes depan Masjid Uniza. Saya duduk cari maring tak jumpa. Dia kata tersorok, dia pakai ilmu apa? Dia orang kata macam hipster, macam kecil tersorok. Ada rumah saya belakang tu je, saya pun tak jumpa-jumpa. Hari ni saya nak pergi cari petang, nanti malam tak jumpa. Dia ada live band lagi kan. Daripada last week lah dia lecture, sebab saya punya ada a few lecture group, kita orang suka cari tempat makan kan. Kadang-kadang bosan dengan anak-anak, kita orang cari tempat makan yang sedap. Kopi yang sedap, dan kita orang pergi travel dulu lah. Sekarang ni tak travel. Seorang tu memang dia suka bagi apa tu. Okay. Diversification dia punya aim ialah to reduce, nak eliminate, nak hapuskan risiko memang tak boleh. To reduce the overall risk. So the best thing you kena diversify, you letak kepelbagaian by you buat kombinasi lah, combining ataupun you adding more to your portfolio, more assets to your portfolio. Asset that have the lowest possible korelasi, maknanya nak hampir negatif. Nak dapat perfectly negatif mungkin impossible, tapi tak mustahil kan, boleh you boleh dapat. Nak cari jodoh yang betul-betul sehati sejiwa 100%. Tapi tak sehati sejiwa, bergaduh-gaduh, kadang bosan juga. Kadang-kadang saya pun kadang rasa macam tak berhati, hari ni rasa nak marah orang je kan. Tak best, lama dah tak bergaduh dengan suami, rasa nak bergaduh je. Kadang best juga kan, gitu.
a low correlation which is can reduce the overall variability. Variability ni macam volatility lah, risiko, variable, volatile daripada pulangan portfolio's return. Risk free. Kalau you dapat perfectly negatif, tak ada risiko, zero risk. Tu dia punya keywords dia. Okey, dia tunjukkan yang ni diversification kan, dia combine yang ni, dia inverse lah, asset F dengan G, tadi XY, tadi A, B, tak kira lah. Ni naik kan, ni turun, bila you letak, dia akan jadi tak ada risk, zero risk. Ni contoh dia. Ni you boleh tengok saya ada dekat. Yang ini you nak kira apa, di sini nak kira correlation coefficient ni. Yang ini kalau dua aset you bolehlah buat. Kalau aset tu banyak, mampu biasanya kita akan guna Excel ataupun kita guna software lah. So setakat ni tak ada lagi lah, sepanjang tu kita keluarkan soalan, student kena hafal formula. Ini korelasi antara aset 1 dan 2. You ada X, Y, Z. Kalau ada 10, berapa agaknya panjang formula ni, nak hafal. Normally kita akan guna Excel ataupun untuk ni. Kalau kita ada dia punya ni, nak kira standard deviation of the portfolio. Yang ni you boleh kira lah. Tengok kat sini kan. Sebab dia ada tahun. Lepas tu dia tunjukkan. Pukul 5 tu kami ada kelas. Pukul 5. Okay. Nanti you boleh study on your own boleh untuk kita dah hampir especially masuk yang ini Saya dah masukkan dalam video belaka dah. Nanti kalau still tidak faham, you boleh tengok soalan group next week lah. Saya akan masukkan dulu leverage and capital structure. Boleh Okey, tak salah Doktor. Boleh Doktor. Okay, minta maaf lah. Saya ingat tadi bagi lewat sikit untuk you ambil masa self study untuk tengok tu. Pastikan you isi tu. Apa-apa pastikan assignment kumpulan ni sangat penting untuk markah you selain daripada midterm hari tu. Pastikan buat dan siapkan on time lah. Okay, apa-apa insyaAllah kita jumpa hari Selasa minggu depan ya. Sekiranya ada kumpulan nak tanya, boleh je tanya sebelum minggu depan pun pasal group assignment tu. No problem. Boleh mesej saya ataupun kalau you tak clear nanti boleh call saya. Tanya saya bila boleh. Okay Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Boleh rehat kejap sebelum masuk pukul 5 Okay, bye.